لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama kumpul di rumah Ahmad. Bersama-sama kita berbincang, kita menukar pendapat. Dan saya bukanlah seorang yang ahli dalam bukanlah seorang yang layak sebenarnya untuk membentangkan satu ini. Dan ramai lagi ustaz-ustaz yang hebat Tapi di atas dasar yang disebutkan watawasaw bis sabr watawasaw bil marhamah, kita berpesan-pesan atas kesabaran dan kita berpesan-pesan di atas kasih sayang. InsyaAllah saya akan sama-sama kongsikan tentang penggunaan fitnah di zaman khilafah. Siapa mau masuk, kita akan start dengan semua dapat handout ni. Kita tengok pada slide yang pertama, iaitu definisi fitnah. Definisi fitnah ini, saya bawakan definisi ini ialah daripada seorang ulama lughah, seorang ulama yang dipanggil Ar-Raghib Al-Asfahani, merupakan seorang yang berkecimpung dalam bidang bahasa, dan antara salah satu kitab yang masyhur ni ialah Mufradat Ayat Quran. Dan dia mengatakan bahawa fitnah ini daripada Al-Quran yang pertama ialah Al-Azab. Diambil daripada ayat Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'dilun. Yang bermaksud adalah azab biasa yang disediakan untuk kamu. Inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya, dalam surah Al-Zariyat ayat 14. Dan maksud kedua yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani ialah fitnah ini bermaksud ujian. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri akan merasa mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Fitnah dalam ayat ini dikatakan bermaksud cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Okey, bila telah digabungkan antara bukan digabungkan, bila ulama Ar-Raghib ni telah mengeluarkan masuk-masuk fitnah ini, membuat satu kesimpulan yang kita boleh bawa kesimpulannya sebagai fitnah itu datangnya daripada dua pihak. Yang pertama datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua datangnya daripada makhluk. Dan yang datang, ada pun yang datang dari Allah itu adalah hikmah, mendatangkan ujian, azab, ujian. Contohnya Allah datangkan ujian, dan kita sekarang ni sejuk, hujan pun semua ujian, sebagai satu hikmah. Kita nak tengok sama ada kita sanggup datang ke kematian ini lagi. Itu contoh yang dikatakan hikmah, Allah bagi hikmah. Tetapi apa yang bila dikatakan fitnah itu datang daripada makhluk, iaitu manusia dan lain, itu dikatakan satu kejahatan yang dicela. Jadi pada malam ini apa yang kita mau bincangkan fitnah di zaman khilafah ini ialah datang daripada manusia. Kita ambil definisi fitnah ujian ini, ujian yang mana? Ujian yang datang daripada manusia. Okey. Sebelum kita masuk lebih dalam fitnah di zaman khilafah ini, saya menggariskan ada tiga sebab besar berlakunya fitnah pada zaman khilafah ini. Kalau kita tengok zaman khilafah ini dengan Rasulullah, berapa tahun yang beza kan? Rasulullah wafat pada tahun pada tahun 13 Hijrah kan? 11 Hijrah. 11. Dan jaraknya dengan yang bermulanya khilafah Rasyidin ini tak jauh, hanya beberapa hari, sehari saja sebenarnya. Bermula sejak wafat Rasulullah, kemudian Abu Bakar, bermulalah zaman Khalifah Rasyidin. Tapi bagaimana boleh berlakunya fitnah? Sedangkan dalam sebuah hadis disebutkan apa? Khairukum hukum qarni Sumayali kan? Apa makalah kan? Dikatakan sebaik-baik kurun ialah kurunku. Kurun yang dimasukkan ini adalah kurun sahabat. Dan kita tahu Khalifah Rasyidin ini, 4 orang Khalifah Rasyidin ini ialah para sahabat. Dan bagaimana dalam keadaan yang begitu singkat itu, yang mana dikatakan khairul qarni, itu boleh berlaku fitnah. Saya gariskan tiga poin pertama itu. Yang pertama ni ialah kelulusan yang berislam. Dalam ekspedisi ketenteraan yang dijalankan oleh khalifah-khalifah ini, bermula daripada
Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Empayar Islam ini bukannya hanya terhad kepada Madinah dan Mekah, malah tersebar di seluruh tanah Hijaz dan masuk ke Syam, di kita sekarang ni, Mesir, Azerbaijan dan banyak lagi tempat yang telah diterokai. Okay, bila berlakunya perterokaan ini maksudnya akan mendatangkan apa? Percampuran budaya, kan? Bila di situ macam-macam masalah yang timbul, di situ saya menggalikan sebagai salah satu punca. Dan yang kedua ialah kedengkian musuh Islam. Ini memang nyata lah. Yang dalam Quran disebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maknanya mereka ni akan berdengki kepada kita ni, kepada Islam ni. Yang pertama yang Yahudi, kan? Dia disebutkan dulu Yahudi. Didahulukan Yahudi daripada Nasrani sebab fitnah dari Yahudi ni lagi besar berbanding dengan fitnah dari Nasrani. Sebab sebenarnya Nasrani ni pun berasal daripada seorang Yahudi. Kan yang polos tu, kan? Sampel, kita dengar sampel tu. Sebenarnya agama Nasrani ni, agama Nabi Isa ni diislaminkan oleh seorang Yahudi. Bermakna fitnah Yahudi ni lagi besar. Sebab itu didahulukan dalam ayat tu walan ta'dhu ankal yahud walan nasara. Kedengkian umat Islam, kedengkian musuh Islam. Dan yang ketiga ialah Allah bin Sabah. Allah bin Sabah ini adalah satu individu yang nak tak nak kita kena bincangkan bila kita menceritakan pasal fitnah dalam zaman khalifah ini. Okay. Kemudian bila kita menceritakan tentang permulaan fitnah, permulaan fitnah ni dia berlaku bila dikatakan berlaku pada zaman, bukan berlaku, maknanya dia punya titik tolak dia adalah semasa peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu khalifah yang kedua. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, iaitu seorang hamba kepada Walid bin Al-Mughirah, yang dibunuh pada waktu subuh ketika menaikkan salat subuh. Dan sebelum Sayyidina Umar wafat, dia telah melantik 6 orang sahabat sebagai calon khalifah. Kenapa kita mulakan daripada sini? Sebab sebelumnya, iaitu pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, tidak timbul sebarang masalah yang besar yang boleh kita masukkan dalam definisi fitnah, kan? Fitnah kita ni bermula pada waktu ini. Inilah fitnah, boleh dikatakan fitnah pertama dalam zaman khilafah. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni. Dia seorang Majusi, dan selepas dia peristiwa pembunuhan ini, dia telah diangkat sebagai seorang wira oleh Syiah. Syiah ni dia siap buat satu kompleks makam, macam kita makam kat Mutah tu, kan, yang untuk makam sahabat-sahabat tu. Dia buat satu kompleks makam ni khas untuk Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, sebab dia menganggap Abu Lu'lu'ah ni sebagai seorang wira, sebab dia telah berjaya membunuh Sayyidina Umar. Kita tahu betapa hebatnya kedengkian Syiah ni terhadap Sayyidina Umar. Salah satu sebabnya sebab Sayyidina Umar ni adalah seorang yang tegas mengharamkan nikah mut'ah. Disebutkan, kan, sebab nikah mut'ah ni dalam Syiah ni halal, kan, untuk kita orang, kan. Sayyidina Umar ni adalah salah seorang sahabat yang menegaskan telah berlaku pengharaman mut'ah ni sejajar dengan pengharaman makan daging kedai, dikatakan macam tu. Maka bila Abu Lu'lu'ah ni berjaya membunuh Sayyidina Umar, para orang-orang Syiah ni semua menganggap dia sebagai seorang yang syahid. Bila kita tengok, kita kaji peristiwa pembunuhan ni, kita kaji peristiwa dia. Pada masa tu waktu subuh, kemudian diriwayatkan dalam satu riwayat, pada masa itu Sayyidina Umar memimpin jemaah untuk jadi imam masuk subuh tu. Kemudian datang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni, datang dengan pisau, pisau khanjar besar, kan, pisau kecil tu. Dan time tu masjid gelap, mana ada elektrik yang sekarang, tak ada lampu ni zaman tu, masih gelap. Maknanya bila dia masuk tu, dia telah menikam Sayyidina Umar sebanyak 3 kali, diriwayatkan, ya, 3 kali. Dan pada masa tu orang tak nampak, jemaah tak nampak, sahabat-sahabat semua tak nampak. Kemudian semasa dia nak keluar dari masjid tu, dia sambil menghayangkan pedang tu, sampai diriwayatkan ada antara 11 orang sahabat yang